Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita menyambung tafsiran bagi surah Al-An'am ayat 164. Ayat 164 hingga 165. Ini dua ayat terakhir daripada surah Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, adakah wajah aku mencari lain daripada Allah sebagai Rabb, padahal dialah Rabb Tuhan bagi segala sesuatu, dan tiadalah kejahatan yang diusahakan oleh tiap-tiap seorang melainkan orang itulah sahaja yang menanggung dosanya, dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Kemudian kepada Tuhan kamulah tempat kamu kembali, lalu ia menerangkan kepada kamu akan apa yang kamu berselisihan padanya. Dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di muka bumi, dan dia meninggikan setengah kamu atas setengahnya yang lain beberapa darajat, kerana ia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakannya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amalah cepat azab seksanya, dan sesungguhnya ia maha pengampun lagi maha mengasihani. Ayat 164 hingga 165. Muslimin dan muslimat hadirat yang dirahmati Allah, dalam ayat yang lalu kita baca Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita kewajipan untuk hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam semua aspek kehidupan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahawasanya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku semuanya adalah milik Allah, Rabb Tuhan yang memiliki dan mencipta seluruh alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tiada syirik bagi Allah Ta'ala, dan dengan sebab itulah aku diarahkan dan akulah orang yang awal menyerah diri kepada Allah. Itu ayat yang kita baca sebelumnya. Lalu sambungannya kata Allah, Qul, sebutlah wahai Muhammad, aghairallahi abghi rabba, adakah wajah lain daripada Allah aku cari sebagai Rabb. Ayat ini bentuk soalan. Soalan bertujuan untuk menegaskan bahawa tak ada Tuhan lain dah, tak ada Rabb lain dah. Adakah wajah kamu ambil lain pada Allah sebagai Rabb? Jawapannya tak ada. Soalan bentuk menegaskan bahawa tak ada Tuhan.
kalimah Rabb kita terjemahkan dengan maksud Tuhan. Itu bahasa Melayu kita. Satu lagi kalimah ilah pun kita terjemahkan dengan makna Tuhan. Kita baca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada kalimah Rabb, maknanya Tuhan. Kita baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah aku berlindung dengan Rabbin nas, dengan Rabb manusia, malikin nas, raja bagi manusia, ilahin nas, ilah pada manusia. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nas dua. Satu, Rabbun Nas. Kedua, Ilahin Nas. Yang kedua-duanya kita terjemahkan dalam bahasa Melayu dengan makna Tuhan. Tetapi kedua-dua kalimah yang kita terjemah dengan makna Tuhan memberi makna yang berbeza pada sudut yang lain pula. Apa dia? Pertama, Rabb merujuk pada makna dalam bahasa Arab ada 4 makna. Rabb maknanya pencipta. Orang yang mencipta sesuatu dia adalah Rabb. Kedua, pemilik juga dipanggil Rabb. Orang yang memiliki sesuatu dia adalah Rabb. Disebut Rabbul Bait dalam bahasa Arab. Rabbul Bait merujuk pada perempuan yang duduk kat rumah. Maknanya tuan yang jaga rumah, isteri yang jaga rumah. Dia macam pemilik bagi rumah, Rabbul Bait. Ketiga, Rabb dengan makna menguruskan. Yang menguruskan sesuatu adalah Rabb. 3. Yang keempat, Rabb dengan makna memperelokkan. Sesiapa yang memperelokkan sesuatu dia adalah Rabb. Allah Subhanahu wa taala, keempat sifat ini inilah sifat Allah Taala. Satu, Allah adalah pencipta dan dialah sebenar-benar pencipta. Kalau kita kata manusia dia reka itu, dia reka ini, dia reka-reka pun hakikatnya Allah Ta'ala yang mencipta, yang bagi ilham kat dia. Dan manusia bila nak cipta pun dia kena rujuk apa yang Tuhan buat, baru dia ada idea. Dia tak boleh mari tiba-tiba mari idea debak lagu tu dak. Dia mesti tengok hak Tuhan buat. Dia nak cipta kereta, dia tengok 2 lembu, ada 4 kaki, boleh jalan. Akhir dia buat kereta 4 tayar. Maknanya dia tengok hak Tuhan buat. Allah Ta'ala maha mencipta, maha pencipta. Satu, bila Allah Ta'ala yang maha pencipta, siapa yang mencipta dia juga memiliki. Maka Allah Ta'ala mencipta dan dia memiliki. Allah Ta'ala mencipta alam, dia memiliki alam. Allah Ta'ala mencipta manusia, dia memiliki manusia. Dan bila Allah Ta'ala yang mencipta alam, dia yang memiliki alam, dia pula yang menguruskan alam. Allah yang menguruskan alam ini. Allah uruskan manusia, bukit, bukau, gunung, ganang, pergerakan bulan, bintang yang tidak pernah bertembung. Semuanya siapa yang urus? Allah Ta'ala. Kalau manusia urus, adalah dia hak silap dia. Semalam hari Khamis berlaku blackout di banyak tempat. Sebab apa? Manusia urus. Bila manusia urus, ada kelemahan, ada kesilapan dia. Allah Ta'ala yang maha mengurus. Pengurusan Allah Ta'ala maha sempurna. 3. Yang keempat, bila Allah Ta'ala yang mencipta, dia yang memiliki, dia yang mengurus, maka dialah juga yang memperelokkan sesuatu atau memperbaiki sesuatu jika ia rosak. Itu Allah, itu benar Rabb. Maka bila kita sebut Allah itu Rabb, itu makna dia Rabb dengan 4 makna pada bahasa Arab tadi. Maka di situlah para ulama bila bahas dalam bab akidah, ada cara masing-masing untuk bincangkan akidah. Antaranya bila mereka bincang tentang Allah Ta'ala, bincang tentang rububiyah Allah Ta'ala. Ini satu pendekatan. Satu lagi golongan tidak bersetuju pendekatan yang seumpama ni, itu khilaf pendapat. Cara takhrij, cara nak faham akidah Islam. Satu golongan melihat dari sudut pembahagian. Allah sifatnya Rabb. Rabb mana? Rububiyah. Rububiyah Allah Ta'ala.
Dengan mana Allah Maha Pemilik, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemilik, Allah Ta'ala Maha Pengurus, Allah Ta'ala Maha mengelokkan sesuatu. Itu Rabb. Allah Ta'ala sebagai Rabb. Maka berdasarkan kaedah ini, kita lihat orang-orang Arab jahiliyah, orang Quraisy, mereka mengiktiraf Allah Ta'ala sebagai Rabb. Iktiraf Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang cipta dia, Tuhan yang memiliki dia, Tuhan yang menguruskan dia, Tuhan yang memperelokkan diri dia. Dia percaya. Tapi di mana silap dia? Silapnya pada syirik. Syirik yang mana? Syirik pada isu uluhiyah. Ilah. Terdatang pada mana ilah pula. Apa dia makna ilah? Ilah makna Tuhan. Tapi asal makna ilah yang lebih tepat dalam ilah, Tuhan yang layak disembah dan diberikan perhambaan diri oleh manusia. Kenapa? Kerana makna ilah al-ma'bud, yang diberikan perhambaan. Makna perhambaan yang diberikan ketaatan. Maka yang diberikan ketaatan yang mutlak Allah Ta'ala, yang diberikan penyembahan mutlak Allah Ta'ala. Maka Allah adalah ilah, adalah Tuhan yang diberikan perhambaan diri yang mutlak kepada Allah Ta'ala. Maka rububiyah, cerita Allah Ta'ala Maha Pencipta, Maha Pemilik, Maha Mengurus, Maha memperelokkan sesuatu. Dan uluhiyah dengan maksud Tuhan yang disembah, Tuhan yang diberikan ketaatan, Tuhan yang diberikan perhambaan mutlak. Itu uluhiyah Allah Ta'ala. Ini satu cara perbahasan. Maka orang-orang Quraisy, mereka mengaku Allah sebagai Rabb. Mereka tak mengaku Allah sebagai ilah. Dalam bab ilah, memberi sembahan kepada Allah Ta'ala saja, dia syirikkan Allah. Syirik macam mana? Dia menganggap patung-patung berhala juga adalah Tuhan-Tuhan yang juga layak disembah. Setengah mereka menyatakan patung-patung jadi orang tengah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak sembah patung-patung ini, kami tak hambakan diri pada patung-patung ini, melainkan untuk dia dekatkan kami dengan Allah. Artinya orang Arab Quraisy, mereka percaya dengan adanya Tuhan sebagai pencipta, pemilik, pengurus dan yang memperelokkan dunia ini. Dia tahu, dia yakin, dia beriman, dia percaya. Tapi silap di mana? Syirik. Syirik apa? Menyengutukan Allah, menduakan Allah pada penyembahan. Maka sebab itu dipanggil al-musyrikun, orang-orang yang syirik. Itu satu cara perbahasan, iaitu membahagikan Allah Ta'ala pada sifatnya, rububiyah Allah, kemudian uluhiyah Allah Ta'ala. Satu lagi disebut sebagai asma dan sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang baik. Itu satu pendekatan. Satu lagi pendekatan oleh ulama tauhid, dia tak bincang bab rububiyah, tak bincang bab uluhiyah, tak bincang bab asma dan sifat. Ini pendekatan masing-masing. Semuanya adalah pendekatan yang diterima oleh Islam. Yang penting akhir sekali manusia tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala dan hanya menyembah Tuhan yang esa. Maka kata Allah Ta'ala, adakah, sebut wahai Muhammad, aghairallah, adakah lain daripada Allah, abghi rabba, patut aku cari sebagai Rabb, wahwa rabbu kulli syai', sedangkan Allah Ta'ala itu adalah Rabb, Tuhan yang mencipta, memiliki, menguruskan, memperelokkan kulli syai', semua benda. Maka ayat ini menegaskan rububiyah Allah Ta'ala. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, dan setiap jiwa tidak akan memperoleh dosa melainkan apa yang dia buat, yang dia tanggung saja. Ayat ini menegaskan bahawa dosa yang dibuat oleh manusia ditanggung oleh manusia, bukan ditanggung oleh orang lain. Kata setengah ulama, ayat ini turun ada sebab dia. Sebabnya kerana seorang musyrik, dia sebut, tak apa, buat dosa biar aku tanggung, dia kata. Walid ibn Mughirah, dia kata tak apa, dosa, membuat dosa biar aku tanggung dosamu. Dia nak tanggung dosa. Samalah macam orang hari ni kata, tak apa, dosa aku tanggung, dosamu aku tanggung. Mari aku buat benda sekian-sekian, dosamu aku tanggung. Dosa dia pun tak layak nak tanggung dosa orang pula. Manusia tak boleh tanggung dosa orang lain. Setiap orang tanggung dosa masing-masing.
Wala taziru waziratun wizra ukhra. Allah sambung lagi dengan ayat, dan tidak menanggung beban oleh seorang yang menanggung beban tak menanggung bebanan orang lain. Tak ada. Bak dosa, bak pahala. Pahala buat manusia buat, siapa buat pahala, dia boleh pahala. Siapa buat amalan yang baik, dia boleh pahala. Siapa buat amalan jahat, dia dapat dosa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Siapa yang buat satu perkara kebaikan, mithqala dzarrah, sebesar atom, kecil sangat, halus sangat, tak nampak di mata kita, dia akan tengok. Apa dia akan tengok? Khairan, yang dia buat benda baik. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Siapa yang buat sebesar zarrah, sebesar atom, syarran, barang yang jahat pun dia akan tengok. Atau dalam bab amalan manusia, tanggung amalan masing-masing. Dan dasarnya ialah seperti satu lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 39. Allah Taala sebut, wa an laisa lil insani illa ma syaa. Dan bahawa tak ada bagi manusia melainkan apa yang diusahakan. Yang diusahakan dia dapat. Diusaha barang baik, dia dapat barang baik. Diusaha barang jahat, dia dapat barang jahat. Namun para ulama berbincang sikit lagi tentang cerita orang dah mati. Itu cerita orang hidup, amalan manusia ketika hidup. Macam mana bagi orang mati? Adakah orang mati juga ada peluang mendapat manfaat daripada amalan orang hidup? Ataupun tak boleh? Kerana Allah Ta'ala sebut tadi, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Bahawa manusia tak akan dapat melainkan apa yang diusahakan. Maka di sinilah para ulama bincang. Sepakat ulama menyatakan bahawa ada dua bentuk amalan yang boleh memberi manfaat pada orang yang dah mati. Dia dah mati, nak usaha macam mana? Masa dia hidup dia boleh usahakan. Ni dah mati, dia tak mati, ada dua amalan yang dia tetap dapat pahala dan menjadi sebahagian usaha dia. Apa dia? Pertama, doa. Doa orang yang hidup pada orang mati, memanfaatkan orang mati menjadi sebagai amalan orang mati. Berdasarkan banyak ayat, antaranya Allah Ta'ala sebut, wallazina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang selepas mereka. Siapa dia? Ni cerita tentang orang-orang Islam di kalangan Muhajirun, kalangan Al-Ansar. Bila Allah cerita tentang Muhajirun, tentang orang Ansar, Allah sambung dengan cerita wallazina ja'u min ba'dihim, orang yang datang selepas mereka, selepas orang-orang Ansar, selepas orang-orang Muhajirin, selepas kalangan sahabat. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami, wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, dan ampunkan dosa orang-orang yang telah mendahului kami beriman kepada Allah. Orang yang hidup zaman Nabi, kalangan Muhajirun, kalangan Ansar, mereka ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni siapa? Man laqiyan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Orang yang sempat bertemu dengan Nabi, dalam keadaan ketika dia bertemu, dia beriman dengan Nabi, dan dia mati atas nama Islam, mati dalam Islam, maka ni sahabat Nabi. Orang yang tak sempat jumpa Nabi, dia bukan sahabat, dia panggil tabi'un. Orang yang tak sempat jumpa Nabi tapi sempat jumpa sahabat, dia panggil tabi'un. Orang yang tak sempat jumpa sahabat, cuma sempat jumpa dengan orang yang jumpa sahabat, dia panggil pula tabi'in. Ini tiga generasi, tiga golongan manusia yang disebut dalam hadis, khairukum qarni, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi. Terjemah mudah generasi lah, kurun ni 100 tahun. Sebaik-baik kurun ialah kurun aku, 100 tahun yang pertama. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang datang selepas mereka,
100 tahun yang kedua, summal ladzina yalunahum, kemudian 100 tahun yang ketiga. Ni disebut oleh ulama sebagai 100 tahun yang pertama sahabat, yang kedua tabi'in, yang ketiga tabi'in. Ini 3 generasi awal Islam. Allah Ta'ala sebut, bila Allah cerita tentang golongan muhajirun, golongan ansar, ni golongan sahabat generasi awal yang datang selepas mereka. Siapa dia? Tabi'un dan tabi'in. Wallazina ja'u min ba'di, orang datang selepas mereka. Yaquluna, mereka sentiasa berdoa, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami, wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman, dan ampunkan dosa orang-orang yang telah mendahului kami beriman. Maknanya apa? Dia doa minta Allah Ta'ala ampunkan dosa orang yang awal Islam. Itu dalil menunjukkan bahawa doa orang yang hidup memberi maaf pada orang mati. Ini ijma' ulama dalam bab doa orang hidup sampai pada si mati. Satu. Yang kedua, sedekah. Sedekah orang yang hidup pada orang mati sampai. Ini ijma' ulama. Berdasarkan banyak hadis Nabi SAW tu cerita sahabat Nabi yang bila dia pergi musafir, pergi berniaga, balik-balik mak dia mati, tak sempat nak salat jenazah mak dia. Maka dia jumpa Nabi SAW. Dia cerita kat Rasulullah apa yang berlaku. Rasa agak sedih. Lalu dia tanya Nabi, atasaddaqu anha, boleh ke tidak saya bersedekah bagi pihak dia? Nabi kata boleh. Lalu dia sedekahkan 1 kebun kurma. 1 kebun kurma milik dia, dia sedekahkan bagi pihak ibu dia. Ibu dah mati. Itu dalil menunjukkan bahawa sedekah orang yang hidup sampai pada si mati. Dan juga satu lagi hadis yang masyhur, Iza mata ibnu Adam, bila mati anak Adam, in qata amaluhu illa min salas, terputus semua amalan manusia, habis dah, illa melainkan min salas, 3 perkara. Ada hadis lain satu lagi sebut 8 perkara. Kita tengok 3 dulu. Satunya apa dia? Sadaqatun jariyah. Sedekah jariah dia. Mana apa jarak? Jariah yang berlalu, yang bergerak, yang mengalir, yang panjang. Dia bagi sedekah, sedekah tu manfaat sedekah tu panjang. Dia bagi sedekah jariah. Ni dia bagi wakaf. Dia buat masjid, dimanfaatkan masjid sampai puluh tahun. Jariah, sedekahnya jariah, sedekahnya mengalir, sedang berjalan, dimanfaatkan. Yang sedekah jariah ini adalah usaha dia masa dia hidup. Usaha dia masa dia hidup sedekah, diberikan pahala. Maka siapa yang sedekah bagi pihak si mati pun sama, sedekahnya mengalir bagi orang yang mati. Itu menunjukkan bahawa sedekah ada 2 perkara. Satu doa, satu sedekah. Ini ijma' ulama. Yang jadi khilaf kalangan para alim ulama ialah amalan-amalan sunat yang lain. Satunya amalan solat. Adakah solat sunat yang dibuat oleh orang hidup sampai pahala pada si mati? Maka timbullah persoalan orang buat semayang untuk orang mati. Dipanggil sembahyang hadiah dia panggil. Dia buat sembahyang sunat nak hadiah pada si mati. Itu khilaf ulama. Kedua, puasa dia. Dia buat puasa untuk si mati. Itu khilaf ulama. Yang ketiga, berkaitan dengan baca Quran sampai kita orang si mati. Pun khilaf ulama. Pendapat kebanyakan para alim ulama, antaranya Imam Ahmad mazhab Hanbali, Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, dan sebahagian ulama besar mazhab Syafi'i menyatakan bahawa orang mati mendapat manfaat daripada amalan-amalan tadi. Bila kita kata 3 mazhab besar ini sampai, berarti ada yang tak sampai. Ada pendapat kata tak sampai. Siapa dia? Itu pendapat Malik. Yang paling masyhur daripada pendapat Imam Malik bahawa dia kata tak sampai. Dan juga Imam Syafi'i sendiri kata tak sampai.
Tapi majoriti ulama mazhab Syafi'i sampai. Maka ulama kita Al-Imam Nawawi dia ambil jalan tengah. Jalan tengah macam mana? Dia kata kita doa. Kita doa. Doa macam mana? Doa agar pahala yang dibuat sampai pada si mati. Sebab doa ijma' ulama sampai memberi iman pada si mati. Maka caranya nak ambil antara dua pendapat yang kena sampai tak sampai, maka Imam Nawawi cadang buat dalam bentuk doa. Doa macam mana? Baca Quran, lepas baca Quran doa, ya Allah, sampaikan pahala bacaanku, aku hadiahkan pahala bacaanku pada si mati. Itu doa. Maka doa sampai pada si mati. Dia buat solat sunat, ya Allah, saya hadiahkan pahala solat sunat saya pada si mati. Sampai pada si mati sebab doa, bukan sebab solat tadi. Dia buat puasa, dia pun doa, ya Allah, puasa aku tadi pahala aku hadiah pada si mati. Maka yang sampai ke doa dia. Itu juga dalam bab berkaitan dengan korban. Korban ni, kalau orang mati, tak boleh buat korban bagi orang mati, melainkan dia buat wasiat. Itu pendapat majoriti ulama. Tapi mazhab Syafi'i kata boleh kita buat bagi pihak diri kita, kemudian sedekahkan pahala pada si mati. Tadi konsep dia. Dan itulah dia amalan yang dibuat oleh orang Melayu kita, namanya tahlil. Amalan tahlil yang dia punya apa dia? Tahlil dia punya apa? Tahlil maknanya menyebut la ilaha illallah. Amalan tahlil, amalan menyebut la ilaha illallah. Kemudian daripada itu tambah lagi baca ayat Quran pula. Dimulakan dengan Fatihah, dibaca pula surah apa namanya Al-Baqarah, dibaca permulaan surah Al-Baqarah, dibaca pula ayat kursi, dibaca penutup ayat kursi, dibaca pula 3 kul. Kemudian dia buat tahlil la ilaha illallah. Lepas dia buat semua ni, dia pun doa akhir sekali, ya Allah, jadikanlah pahala bacaan kami ni, Allahumma ja'al sawaba ma qara'nahu, ya Allah, jadikanlah pahala apa yang kami baca ini minal Qur'an Karim, daripada ayat Al-Quran, min qauli la ilaha illallah, daripada ucapan la ilaha illallah, hadiyatan wasilah, jadikan ia satu hadiah yang sampai, nuhdiha ila ruhi fulan bi fulan, yang kena beri hadiah pada orang sekian. Amalan yang duk buat dia kata nuhdiha ila ruhil Mustafa, kami hadiah pada ruh Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu jadi khilaf ulama tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi ini telah maksum, diberikan pahala yang besar oleh Allah Taala, dia maksum terpelihara dosa, pahala besar dari Allah, tak perlu hadiah pahala pada Nabi. Tu khilaf ulama dalam bab tu. Kemudian hadiah kepada isteri-isteri Nabi, sahabat-sahabat Nabi, hadiah kepada para ibu bapa kita, hadiah kepada tuan guru kita. Kemudian kita sebut wa khususan, dan khususnya ila ruhi, pada ruh manistama'na, orang yang kami berhimpun min ajlihi, untuk dia, aliyah, pada hari ini. Tu yang kita nak baca tu. Cuma kita orang Melayu dia tak faham doa. Hak faham tu imam tu seorang lah, dia faham bahasa Arab. Kalau dia pun tak faham, dia baca je lah. Itu asal usul amalan tahlil. Maka amalan tahlil ni, itu konsep dia. Maka nak buat tahlil, bacalah ayat Quran apa pun, tak mesti terikat dengan buku tu yang duk edar tu. Ada orang nak mudahkan orang kampung, dia buat buku, semua orang terikat buku dia. Tak perlu terikat buku, baca ayat apa pun. Dan tak tertakluk pada nak buat antonasi begitu, antonasi, tak ada semua tu. Antonasi ni, ini terpulang masing-masing. Baca ayat apa pun. Dia tak ingat ayat lain, baca ayat apa? Takkan tak ingat ayat Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, baca 3 kul, bacalah surah apa pun. Kemudian buat tahlil la ilaha illallah, atau buat subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Buatlah apa, yang penting akhir ya Allah kena doa. Itu konsep tahlil. Maka konsep tahlil yang dibuat oleh alam Melayu kita ini bertepatan dengan pendapat yang disebut oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan juga jumhur majoriti ulama besar mazhab Syafi'i atas kaedah sampai pahala bacaan kita
zikir kita pada si mati. Itu konsep dia. Ada pun cerita nak buat tahlil di mana dan bila. Itu cerita nombor 2 pula. Bila ada orang mati, nak buat tahlil, nak buat kat rumah ke? Buat kat rumah timbul isu menyesuaikan keluarga si mati. Nabi tak benar kita susah keluarga si mati masa orang mati. Yang berlaku zaman Nabi SAW bila mati isteri Ja'far, Nabi suruh buat makanan hantar pada Ja'far. Kita pula buat makanan. Orang mati buat makanan bagi pada orang hidup. Dia pun kata tak apa, bukan tuan rumah buat, kita buat. Tak juga, kita ganggu tuan rumah. Maka comelnya buat kat masjid lah, senang kalau nak buat. Tapi balik pada konsep tadi, konsep tahlil tadi. Konsep tahlil yang tadi tak perlu apa-apa. Anak beranak sendiri pun, suami, anak-anak dia, isteri dia, adik-beradik dia berkumpul buat. Cuma berkumpul ni mai hukum lain pula. Ada khilaf ulama tentang berhimpun pada malam-malam kematian. Ada khilaf ulama pula kat situ. Antara yang mengharamkan dan memakruhkan dan mengharuskan, itu khilaf ulama pula. Bab khilaf ni tak payah kita nak bergaduh. Masing-masing ambil pendapat yang dia rasa dekat di hati dia. Yang terbaik buat kat masjid, boleh solat berjemaah, buat tahlil. Dan tahlil boleh buat bila masa saja, bukan hanya tunggu lepas mati. Esok lusa mati, tulak kemudian mati, 40 hari kemudian. Tak terikat dengan nombor 40 ke, kita buat nombor 40 hari nak buat, 1 hari nak buat. Tu nombor yang kita kerik. Buatlah. Duduk saja menyanda kat tiang masjid surau, berzikir, kemudian hadiah pada si mati. Duduk rumah baca Quran lepas subuh, hadiah pada si mati. Boleh buat sama. Jadi orang yang buat tahlil setahun sekali ni sebab dia tak pernah buat biasanya. Dia kalau buat setahun sekali tu. Kalau dia buat hari-hari tak timbul dah. Tak timbul dah. Kalau nak pergi buat tahlil, panggil orang tahlil kemudian 40 hari, tak kalau dah sebenarnya sebab dia buat sama dah. Saya dulu masa budak-budak dulu, bila arwah meninggal, mak saya meninggal, tiap-tiap minggu pergi kubur baca Quran. Tiap-tiap hari lepas tu baca Quran, hadiah pada sampai khatam. Baca lagi, khatam lagi pula, hadiah pada si mati, arwah ibu kita. Dah bila buat sama dah, tak ada sebab nak buat tahlil panggil orang. Tapi nak buat, ajak orang makan, nak buat tahlil sila, pahala yang lain pula. Pahala ajak orang makan. Hadiah pahala orang makan tu, beri makan pada orang pada si mati. Itu cara dia. Satu, tahlil khilaf. Tapi tuan-tuan, yang tak ada khilaf ulama apa dia? Sedekah. Tak ada khilaf ulama. Isteri mati, suami mati, ambil duit kita, sedekah pada orang, sedekah kat masjid, sedekah kat surau. Itu pahala yang confirm sampai pada si mati. Apa hak ni tak nak buat? Yang kita duk timbul ni ialah kenapa buah hak tu tambah hak ni. Kalau dia buat belaka, buat saya buat belaka Ustaz. Bini saya meninggal itu saya buat belaka, sedekah saya buat juga, tahlil saya buat juga, ajak orang saya buat juga, sendiri saya buat juga. Dia buat belaka macam mana? Hak dia sendiri dia buat, minta tolong orang pun buat, kat masjid pun dia buat, sedekah dia buat belaka. Hak dia macam mana? Yang kita nak dia buat bila dia faham kaedah. Kerana apa? Kaedah ialah nak bantu beri pahala pada si mati dengan amalan tadi. Itu cerita berkaitan dengan amalan yang boleh manfaat pada orang yang dah mati. Kerana keadaan asalnya ialah orang hidup je. Apa dia buat je sampai untuk memanfaatkan diri dia. Lepas mati, hak tadi. Summa ila rabbikum marji'ukum. Kemudian kepada Tuhan kamu, Rabb kamu, tempat kembali kamu. Bila manusia buat dosa, dosa dia tanggung, kemudian akhir sekali ke mana? Akhir sekali dia balik pada Tuhan. Tuan-tuan, kalau tak ada konsep balik pada Tuhan, tentu manusia buat jahat ikut suka dia. Kalau tak ada konsep balik pada Tuhan, manusia tidak akan berlumba nak buat kebajikan dan pahala.
Manusia hanya akan buat benda yang menguntungkan diri dekat dunia saja. Sebab apa? Sebab baginya in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Tak adalah kehidupan kita ini melainkan ni je. Dunia ni je. Kami hidup, kami mati. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tak ada yang binasakan kami melainkan masa. Berarti apa? Dia tak percaya alam yang kedua. Alam hisab dia tak percaya. Manusia yang tak percaya alam hisab, hidupnya tidak akan tenang. Sebab apa? Sebab tidak semua orang senang di dunia. Dan tak semua orang akan dapat pembalasan di dunia. Dan tak semua orang akan dapat hak dia di dunia. Ada orang kena zalim kat dunia, tak dapat hak sampai dia mati. Ada orang dia susah sampai dia mati. Maka orang yang susah sampai mati, yang dizalimi sampai dia mati, di mana lagi ruang untuk dia bergembira? Satu je, meyakini ada alam lain yang lebih adil, yang akan beri terbaik kat diri dia yang kena zalim. Alam kedua, alam kematian, alam yang balik pada Tuhan. Maka cerita balik pada Tuhan diulang oleh Allah, diulang. Fayunabbiukum, lalu Allah Ta'ala nanti akan cerita balik, akan maklum balik pada kamu bima kuntum fihi takhtalifun, dengan apa yang dulu kamu di dunia takhtalifun, kamu sentiasa berselisih. Selisih macam mana? Selisih kita ni balik ke Tuhan ke tidak, amalan kita Tuhan hisap ke tidak. Kamu berselisih pendapat ketika dunia, ada beriman adanya tidak, nanti Allah akan maklum balik. Kalimah yunabbi maknanya yukhbir, bagi tahu. Cuma yunabbi asal kalimah nabak. Nabak ni merujuk berita besar. Berita besar dipanggil nabak. Berita biasa khabar. Dalam Quran ada surah An-Naba. Surah An-Naba adalah surah cerita besar. Tentang cerita apa? Cerita kiamat. Maka naba cerita besar. Kalimah nabi diambil kalimah naba. Nabi ni orang yang bawa berita besar. Nabi. Apa berita besarnya? Berita besar tentang syurga Allah, neraka Allah, tentang alam dunia ini, hakikat alam ini. Itu an-naba, cerita besar. Siapa yang bawa? Nabi-nabi bawa. Maka keyakinan pada alam yang satu lagi ini, inilah keyakinan yang menggembirakan manusia dan juga menakutkan manusia. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi, dan dialah yang jadikan kamu khalifah di muka bumi. Khalaif jamak khalifah. Allah Ta'ala menyatakan Allah jadikan kamu khalifah di muka bumi. Samalah dengan ayat 30 surah Al-Baqarah. Awal-awal surah Al-Baqarah Allah sebut cerita wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah peristiwa di mana Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, aku pasti jadikan di bumi ini khalifah. Siapa dia khalifah itu? Adam alaihissalam. Maka Allah bila nak cipta Adam, Allah beri sifat dia. Sifat Adam khalifah. Seorang khalifah, dua orang khalifatani, jamaknya khalaif. Apa makna khalifah? Kalimah khalifah asalkan khalafa yakhlufu, makna ganti. Maknanya apa? Ganti. Khalifah orang yang menggantikan. Ganti macam mana? Dua makna. Satu, manusia silih berganti. Adam, mati Adam, generasi lepas Adam, mati generasi lepas Adam, datang generasi selepas dia, silih berganti. Hari ini kita memakmurkan surau, kita menggantikan orang sebelum kita. Orang sebelum kita mengganti orang sebelum kita. Demikianlah Allah Ta'ala buat bumi ini silih berganti manusia. Daripada zaman Adam alaihissalam sampai hari kiamat Allah Subhanahu Wa Ta'ala silih berganti. Itu satu. Yang kedua, makna mengganti juga, iaitu menggantikan Allah Ta'ala untuk memakmurkan bumi. Khalifatullah makna khalifah Allah, menggantikan Allah nak uruskan bumi.
maka manusia sebagai pengganti kepada Allah untuk uruskan bumi, atau wakil kepada Allah untuk uruskan bumi, dia kena uruskan bumi ikut kehendak Allah. Itu mana khalifah. Maka khalifah ialah orang yang uruskan bumi ikut kehendak Allah, sebab dia menggantikan Allah Ta'ala menguruskan bumi. Ini disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun khadirah." Dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hulwah, manis, khadirah, menghijau, mana seronok. Nak gambar dunia seronok. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah Ta'ala yang minta kamu jadi khalifah, pengganti di dunia ini. Fanazirun kaifa ta'malun, lalu Allah Ta'ala perhati apa yang kamu sedang buat. Fattakud dunya, maka berhati-hatilah kamu berhadapan dengan dunia. Wattakun nisa, dan berhati-hatilah kamu berhadapan dengan wanita. Satu nikmat yang besar Tuhan bagi, namanya wanita. Maka ayat-ayat itu dan hadis tadi menggambar konsep khalifah. Khalifah apa dia? Menggantikan Allah dalam menguruskan bumi, atau dipanggil memakmurkan bumi. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, wa ansha'akum fiha wa ansha'akum wasta'marakum fiha. Allah Ta'ala yang cipta kamu, wasta'marakum, dan Allah minta kamu makmurkan bumi ini. Makmur macam mana? Makna makmur membina sesuatu. Amara, bina sesuatu. Bina rumah, bina bangunan, bina kehidupan. Itu yang dipanggil makmur. Kampung yang makmur, kampung yang hidup dengan kehidupan. Allah Ta'ala minta kamu makmurkan bumi, hidupkan dengan kehidupan. Itulah khalifah. Maka kalimah khalifah pula diberi makna lebih spesifik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merujuk kepada pemerintah. Nabi sebut dalam hadis, nanti akan ada khalifah-khalifah. Banyak ada Nabi sebut tentang khalifah ini. Maka sahabat Nabi yang lepas Nabi, ganti kerja Nabi, dipanggil khalifah. Khalifah itu istilah yang Nabi guna. Alaikum bisunnati, kamu kena pegang sunnahku. Wa sunnatin khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan sunnah para khalifah selepasku. Nabi guna berkata khalifah. Mana apa? Ada konsep lepas Nabi mati ikut khalifah. Sebenarnya khalifah yang ganti Nabi. Ganti apa? Ganti Nabi sebagai Nabi. Mana boleh? Ganti Nabi sebagai pemerintah. Maka bila wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilantik orang yang ganti Nabi, namanya Abu Bakar, dipanggil khalifah. Dia kata, ana khalifatu Rasulillah, aku adalah khalifah Rasulullah, aku adalah pengganti pada Rasulullah. Kerja Rasul apa dia? Kerja Rasul mengarahkan manusia, makmurkan bumi ke kehendak Allah. Datang orang lepas Nabi, ganti Nabi pun sama. Ajak manusia uruskan bumi dengan kehendak Allah. Dan dia sebagai khalifah menggantikan Allah, menguruskan bumi dengan kehendak Allah untuk dimakmurkan muka bumi ini. Diletakkan hukum hakam Tuhan pada manusia. Siapa yang uruskan? Khalifah ini. Nabi kata, jaga, pegang sunnahku dan sunnah para khulafa, para khalifah ar-rasyidin yang memberi bimbingan selepas pada aku. Ulama bersepakat menyatakan makna khalifah rasyidin, satunya Abu Bakar, keduanya Umar, lepas Umar Osman, lepas Osman Ali. 4 orang ni sepakat. Lepas pada itu jadi khilaf ulama. Ada yang masukkan seorang lagi, Umar Abdul Aziz, sebagai khalifah yang ar-rasyidin juga. Itu khilaf ulama. Makna konsep khalifah apa dia? Khalifah satu istilah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, merujuk kepada pemerintah, yang pemerintah itu terikat menggantikan Nabi untuk uruskan kerajaan, uruskan pemerintahan. Maka Allah takdirkan khalifah Islam silih berganti, bersambung.
Selepas khalifah Khulafa Ar-Rasyidun yang 4, datang pula Muawiyah menggantikan khulafah yang 4. Zaman khulafah yang 4, tempat pemerintahan umat Islam di bumi Madinah. Bila jatuh pada Muawiyah, Muawiyah pindahkan khalifah Islam, kerajaan Islam, pemerintah Islam ke negeri Syam. Kemudian diwariskan pemerintah pada anak dia Yazid. Maka bermulalah siri khalifah Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah kemudian diganti oleh khalifah di kalangan Bani Abbasiyah yang pindahkan pula pusat pentadbiran orang-orang Islam di bumi Baghdad. Kemudian berpindah pula pemerintahan khalifah Islam kepada keluarga Utsmaniyah daripada Turki, panjang, dan dijadikan pula Turki, Istanbul, pusat pemerintahan khalifah Islam. Dan sepanjang zaman umat Islam di negara mana sekalipun menganggap khalifah yang besar itu khalifah pemerintah besar orang Islam yang menang semua umat Islam. Bila berlaku kegawatan di alam Melayu kita, mereka merujuk mengadu kepada khalifah Islam di bumi Turki. Dia hantar tentera untuk membantu kerajaan Islam di alam Melayu, menunjukkan perhubungan antara khalifah pemerintah Islam di alam Melayu, kerajaan Islam di alam Melayu dengan khalifah yang besar. Hingga akhir sekali jatuh kerajaan Islam yang besar itu tahun 24, diisytiar jatuh, dibubarkan oleh Kemal Atatürk. Kemal Atatürk itu merujuk pada Turki, bapak Turki. Kemal mengisytiharkan bubar khilafah Islam, maka tak ada khilafah Islam yang besar, tapi kekal lagi kerajaan Islam di pelbagai benua Islam, termasuk di alam Melayu kita ini. Di alam Melayu kita, walaupun menerima nasihat British, kekal lagi sebagai kerajaan. Terengganu paling akhir menerima penasihat British 1919, tapi kekal sebagai kerajaan Islam berdasarkan perlembagaan negeri Terengganu kita, Itqanul Muluk, yang digubal oleh Sultan Zainal Abidin yang ketiga tahun 1911, 2 November 1911, yang menyatakan Terengganu wilayatun islamiyatun malayuiyah, Terengganu negeri Islam Melayu. Maka raja-rajanya bersambung. Samalah negeri lain pun, negeri Johor yang menggantikan Melaka, negeri Perak kesinambungan kerajaan Islam Melaka, negeri Kedahnya, dan negeri yang lain kekal kerajaan Islam sampai hari ini. Islam dinaungi oleh sultan-sultan di alam Melayu. Maka negara kita kekal sebagai negara Islam berdasarkan pemerintahan raja-raja ini. Cuma kelemahan berlaku pada pelaksanaan. Sejauh mana kita laksanakan Islam, zaman berubah. Yang tak elok makin dielokkan. Hari ini kita lihat alhamdulillah perkembangan Islam yang sangat menarik. Dan Malaysia, negara kita yang ditubuhkan dengan kesatuan 9 negeri-negeri Melayu, yang ada raja, yang semua negeri-negeri Melayu itu menambahkan Islam sebagai agama bagi negeri dia, dijadikan pula Islam agama persekutuan. Maka berdasarkan pada peruntukan perlembagaan Islam agama persekutuan, kita perlu isytiharkan Malaysia adalah negara Islam. Adapun kelemahan pada pelaksanaan Islam tu nombor 2, tapi status Malaysia negara Islam, maka kena perkasakan Islam. Malaysia tak sebut Islam agama rasmi persekutuan, agama persekutuan. Mana apa? Dinul daulah, agama bagi negara. Maka sepatutnya semua benda terikat pada Islam. Maka kitalah yang memberi makna pada Islam dalam perlembagaan. Kita yang kena beri makna. Kita yang kena berjuang memperkasakan Islam dalam perlembagaan tadi. Kenapa? Kerana Malaysia adalah kesinambungan negeri-negeri Islam Melayu yang 9 yang bergabung jadi satu negara, namanya Persekutuan Tanah Melayu. Gabungan negeri Kelantan yang ada sultan, yang ada perlembagaan Islam dia. Dengan Terengganu yang ada sultan, ada perlembagaan Islam dia. Dengan Pahang yang ada sultan, ada perlembagaan Islam dia. Kemudian bergabung dengan Johor, bergabung dengan negeri 9 negeri-negeri kecil yang digabung menjadi satu negeri, dipanggil negeri 9. Lantik pula yang tuan besar macam raja.
bergabung dengan Selangor yang ada perlembagaan Islam dia, bergabung dengan Perak yang ada kerajaan Islam dia, perlembagaan Islam dia, bergabung dengan Kedah ada perlembagaan Islam dia, bergabung dengan Perlis. 9 negeri ini bergabung membentuk Persekutuan Tanah Melayu. 57 tahun 63 buka diperluaskan lagi, dimasukkan Sabah Sarawak dengan Singapura sekali, maka dipanggil negara baru Malaysia. Singapura keluar tahun 65, tinggallah yang ada pada hari ini. Itu sejarah yang pun dihayati oleh semua kita. Kita pun nak masuk ni musim sambutan kemerdekaan, hari kebangsaan. Kena baca sejarah ini, sejarah Islam. Kenapa? Kerana sejarah Islam tak dapat lagi daripada sistem pemerintah Islam. Khalifah yang bersambung daripada zaman Nabi kita Abu Bakar seterusnya sampailah ke hari ini, kesinambungan Islam itu disambung. Kerana kita kena kekalkan kuasa Islam memerintah negara kita dan memerintah dunia kita ini. Itu impian besar kita. Satu, khalifah besar umat Islam yang boleh menaungi balik orang Islam. Hari ini tak ada khalifah besar. Yang adanya kesatuan umat kerajaan-kerajaan Islam saja. Melalui OIC yang bercantum atas nama kebajikan dan ekonomi. Yang jadi raja besar tak ada. Adakah masih sesuai? Ya, masih lagi sesuai. Mungkin dengan pattern yang baru, digabungkan semua negara umat Islam. Kalau semua negara umat Islam bercantum, dia akan satu negara yang besar. Percantuman tidak memerlukan cantum pada sempadannya. Mungkin diselang-seli oleh sempadan negara yang lain, dicantumkan. Bayangkan dengan umat Islam yang besar di Indonesia, 250 juta. Umat Islam Malaysia, umat Islam di Bangladesh, umat Islam di Pakistan, umat Islam di Iran, di Afghanistan, di negara Arab, Jordan, Syria, Lebanon, Iraq, Saudi, negara Teluk pula, Oman, negara tu Emirat, 3 buah negara Emirat, Kuwait, Bahrain, Yaman lagi pula, pergi semua negara Afrika, ada Mesir pula, ada Algeria pula, ada pula Libya, Tunisia, sebagai Mauritania. Ini semua negara-negara umat Islam yang sangat besar. Bila cantumkan semua negara umat Islam ini, tentulah besar orang Islam akan jadi paling besar. Ini menakutkan musuh. Kalau ada satu kerajaan besar umat Islam, maka akan ada tentera besar umat Islam. Tak ada orang berani canggah umat Islam. Dakwah akan berjalan. Ini pemikiran Islam. Maka jatuh kerajaan Islam ni masih lagi baru, 1924. Belum sampai 100 tahun. Lagi 2 tahun cukup 100. Barangkali Allah akan hantar selepas 100 tahun seorang yang hebat boleh mencantumkan umat Islam. Dalam hadis menyebut setiap 100 tahun Allah hantar mujaddid, yujaddidu amra dini, yang akan tajdidkan umat dia, urusan agama dia. Ala ra'si kulli mi'ati sanah, di atas kepala 100 tahun Allah hantar seorang mujaddid. Siapa dia tak tahu? Adakah dalam bentuk orang perseorangan dan bentuk gerakan? Wallahu ta'ala alam. Tapi kerajaan Islam baru jatuh tak sampai 100 tahun, lagi 2 tahun kena sambung, kena buat peringatan kejatuhan kerajaan Islam ini. Itu cerita khalifah yang kita bincang berdasarkan ayat kita bacakan tadi. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan Allah angkat sebagian kamu melebihi sebagian lain pada darjatnya. Allah Ta'ala buat manusia yang namanya khalifah tadi, dia tak sama. Ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang sihat, ada orang sakit. Maka orang yang sihat diuji dengan kesihatan dia, orang yang sakit diuji dengan kesakitan dia. Liyabluwakum fima atakum, untuk Allah Ta'ala uji kamu pada apa yang Allah berikan pada kamu. Allah beri sihat, diuji dengan sihat. Yang Allah beri sakit, diuji dengan sakit. Yang Allah beri pula kaya, diuji kekayaan dia. Yang Allah beri miskin, diuji dengan kemiskinan dia. Setiap orang pasti akan diuji oleh Allah dengan cara yang berbeza yang Allah berikan dia. Yang Allah beri ilmu, diuji dengan ilmu dia. Yang Allah beri kejahilan, jadi jahil, diuji kejahilan dia.
maka setiap orang Allah tak sama. Allah angkat darjat sebagai manusia. Antara cara Allah angkat darjat manusia dengan ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang beriman kalangan kamu dan orang yang Allah bagi ilmu beberapa darjat. Yang beriman Allah angkat darjat, yang cari ilmu Allah angkat sikit lagi darjat. Maka darjat itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang Allah beri darjat apa sekalipun, baik rendah, baik tinggi, baik lebih, baik kurang, dia akan diuji. Dan setiap orang yang Allah beri, dia tak boleh kata dia paling rendah. Tak, pasti ada yang rendah lagi. Dia kata dia miskin, ada orang lagi miskin. Maka seorang yang miskin, bila tengok orang yang lagi miskin dari dia, berarti dia lebih darjat daripada orang tadi. Allah beri lebih kat dia pada harta, walaupun sikit. Maka dia tak perlu mengeluh atas kemiskinan dia, sebab ada yang lebih lagi miskin. Yang sakit mengeluh atas kesakitan dia darjat lebih tinggi sebab sakit dia. Ada orang yang lagi terus sakit banding diri dia. Dia kecil manis, tak kena kat kaki. Ada kecil manis kena kat kaki. Dia kecil manis kena kat kaki, tapi tak mati lagi, dia hidup. Ada orang mati lah. Maka tak sama. Maka bersyukurlah atas nikmat Allah Ta'ala bagi. Kerana Allah uji kamu berdasarkan apa yang Allah beri kepada kamu. Inna rabbaka sari'un iqab. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu, Tuhan kamu itu sangat cepat hukumannya. Cepat macam mana? Sesuatu yang pasti berlaku namanya cepat. Orang tanya kita, bila YB akan berlaku pilihan raya? Cepat, tak lama dah. Sebab apa? Kerana pilihan raya pasti akan berlaku. Paling lewat bulan 7 tahun depan. Paling lewat, berarti kita semakin mendekati. Kiamat benda dah pasti berlaku. Tarikh bila tak tahu. Maka sesuatu yang pasti berlaku, kita mendekati dia, cepat. Hukuman Allah pasti berlaku di hari akhirat Allah. Maka kita makin cepat mendekati masa itu. Maka Allah kata, dia Tuhan ini sangat cepat hukumannya, tak lama. Hari ini kita hidup, kita rasa masa pendek. Cepat sungguh, sehari. Bulan 7 nak habis dah. Nak masuk bulan 8 dah. Nak habis dah tahun 2022. Rasa cepat masa berlalu. Nabi sudah hadis, di akhir zaman rasa masa terlalu pendek, cepat berlalu. Semakin rasa cepat dengan Tuhan, dekat dengan kiamat. Wa innahu laghafurur rahim. Dan sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Bila Allah sebut Allah sangat cepat hukuman dia, ayat sangat cepat hukuman ini menakutkan manusia. Dipanggil tarhib. Allah lapis dengan ayat baru pula, wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ini bagi targhib, nak bagi suka, bagi seronok. Maka demikianlah kaedah Allah dalam Quran. Bila Allah cerita ayat tarhib menakutkan manusia tentang neraka, Allah ekori dengan cerita tentang yang menggembirakan manusia tentang syurga Allah. Ini kaedah Quran. Dia panggil targhib, tarhib, tarhib, targhib. Tarhib menakutkan, targhib menggembirakan. Allah akan selang-seli. Bila sebut tarhib, mari targhib. Sebut targhib, mari tarhib. Menariknya tuan-tuan, ayat ini ayat penutup surah Al-An'am. Kalau kita lihat di permulaan surah, ini ulama kita bahas, dia panggil munasabatus suwar, kemunasabahan antara surah-surah dan kemunasabahan antara ayat-ayat. Dalam surah Al-An'am, ayat akhir cerita tentang Rabb. Permulaan surah Al-An'am cerita tentang Rabb. Alhamdulillah, tu ayat pertama. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah yang dipuji itu? Allazi khalaqas samawati wal ard. Allah yang mencipta langit dan juga bumi. Cipta langit bumi itu Rabb.
Di awal surah Al-An'am Allah cerita tentang sifat Allah mencipta bumi. Maka penghujung surah Allah kata, adakah wajar kamu ambil Rabb yang lain pada Tuhan? Satu. Yang kedua, selepas ayat cerita tentang Tuhan yang mencipta bumi, diekori dengan cerita kejadian manusia. Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah yang menciptakan kamu daripada tanah. Penutup surah Al-An'am pula cerita tentang manusia yang jadi khalifah. Sambungan ayat di awal surah Al-An'am, summa qada ajala. Kemudian Allah putuskan ajal kematian kamu. Di penutup surah Al-An'am Allah cerita, ilallahi marji'ukum. Pada Allah tempat kembali kamu. Maknanya apa? Kesesuaian. Maka Allah mulakan surah Al-An'am dengan cerita ketuhanan. Allah tutup surah Al-An'am dengan cerita ketuhanan. Allah mulakan dalam awal surah Al-An'am dengan cerita kemanusiaan. Allah tutup dengan cerita kemanusiaan. Maka sempurnalah cerita kita berkaitan dengan surah Al-An'am. Dan insya-Allah pada minggu depan kita mulakan dengan surah yang baru, itu surah Al-A'raf. Wallahu ta'ala alam. Disambung dengan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Minggu lepas kita mulakan dengan bab yang baru. Bab haram menderhakai ibu dan bapa dan memutuskan rahim. Dan kita baca dua ayat yang pertama. Hari ini baca yang ketiga. Qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhan kamu memutuskan agar kamu jangan menghambakan diri melainkan kepadanya, dan dengan dua ibu dan bapa hendaklah berlaku ihsan. Ayat ni kita dah bahas banyak kali dah. Bagaimana Allah Ta'ala rangkumkan perintah sembah Allah Ta'ala dengan perintah buat baik pada mak ayah. Menggambarkan dekatnya hukum hakam berkaitan mak ayah dengan Tuhan. Syirik pada Allah, sembah Allah Ta'ala, ini cerita akidah. Ketaatan ibu dan ayah, ini cerita amalan. Allah cerita berakidah yang besar berkaitan perhambaan diri kepada Allah. Allah sambung cerita yang besar melibatkan manusia, ibu dan bapa. Sebab apa? Ibu dan bapa adalah sebab nikmat Allah sampai pada manusia. Dengan sebab mak dan ayah, perempuan yang mengandung, hasil persetubuhan dengan suami dia, dia melahirkan seorang budak. Nikmat Allah pada ijad, nikmat Allah pada mewujudkan itu berlaku menerusi mak dan ayah. Maka menjaga mak dan ayah dan buat baik pada mak dan ayah yang jadi sebab kepada nikmatul ijad, nikmat diwujudkan ke muka bumi, menjadi suatu kewajipan yang besar. Maka mereka yang menderhakai ibu dan bapa menjadi dosa yang sangat besar. Imma yablughanna indakal kibaru, sama ada sampai di sisi kamu umur tua, ahaduhuma aw kilahuma, salah seorang antara mereka berdua atau kedua-duanya sekali. Bila Allah ajar sebab baik pada mak ayah, Allah tunjuk satu keadaan yang kritikal. Keadaan di mana mak ayah jadi tua. Dan bila orang tuna, orang tak suka. Sebab dia banyak kena. Dia balik pada usia macam budak-budak. Itu Quran cerita. Kalau budak-budak suka merengek, orang tua suka merengek.
jika sampai pada kamu al-kibar, umur tua. Berapa umur tua? 80 ke atas bagi umur tua. 50 tua dah, 60 tua dah. Tapi al-kibar 80 ke atas selalunya. Kalau sampai umur tua ni, umur tua macam mana? Umur tua ni selalu nyanyok. Dia tak sedar apa dah. Dia nak makan, nak kecing-kecing. Dia kecing merata, dia berak merata, dia minta benda-benda yang bukan-bukan, minta kata dukung buat itu, buat ini. Kita kerja banyak. Mula-mula jahat. Lupa masa kita budak, mulut kita banyak. Minta macam-macam dengan mak. Mak tak berumur pun, beri belaka. Nak coklat, beri coklat. Nak biskut, beri biskut. Nak basikal, beri basikal. Nak motor, beri motor. Nak bini, beri bini lagi. Masa budak, masa muda. Bila sampai waktu tua, nak buang. Anak 10 orang. Tak boleh gilir mak ayah. Kak Long lah. Kak Long besar sikit, kita mau kecil. Kalau kata aku anak ramai, mu anak seorang, bala. Depan mak bala. Nangis mak, dalam hati nangis. Anak yang 10 tak boleh jaga mak yang seorang. Mak yang seorang boleh jaga anak yang 10. Seorang diri dia jaga. Anak jujur ni, lepas tahun keluar prank. Lepas tu keluar prank. Jujur anak 10 orang 10 tahun kahwin. Boleh jaga. Kanan pegang, kiri pegang, naik motosikal, bubur tengah, bubur depan, bubur belakang, ikut dekat. Boleh jaga 10 orang. Tapi anak yang 10 orang tak ada jaga mak dia seorang, ayah dia seorang. Betul tak tuan-tuan? Betul, ini berlaku. Ini berlaku. Allah kata bila sampai umur tua, salah seorang atau dua-dua, seorang pun berat dah, dua lagi berat. Fala taqul lahuma uf. Jangan sebut pada mereka berdua uf. Uf tu bahasa Arab. Kita mek nak air, ambil ke air, bunyi dulu. Tu serendah-rendah, seminimal perasaan tak puas hati. Kalau berat lagi, mulut jahat. Orang tua ni, mulut jahat dah tu. Hak tu menggambar minimal tak puas hati pun tak boleh. Wala tanharhuma. Jangan hardik mereka berdua. Hardik kemuncuak dia. Kemuncak pada suara ni minimal pada suara keluar sikit tu minimal pun tak boleh dah. Hak maksimal jekah tekan jekah mak kat dapur sampai ke jalan besar kau dengar lagi. Hari ni bukan setakat mak jekah mak dia, cucu jekah toki dia, cicit jekah pula moyang dia. Tuan-tuan, ni adab yang kita kena ajar. Kalau kita tak jaga mak ayah kita, nanti anak kita tak jaga kita pula, nanti cucu pula. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan sebut pada mereka berdua kata-kata yang molek je, karim, kata-kata yang mulia. Kok mana pun jangan sebut keluar mulut tak molek, tak boleh. Waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Dan rendahkanlah untuk mereka berdua sayap kehinaan disebabkan oleh rahmah, kesian belas. Sehebat mana pun anak bergelar dengan yang gelaran besar-besar, Datuk Seri, Tan Sri, Tun paling tinggi martabat kita di Malaysia, pun kena rendahkan sayap hina depan mak ayah dia. Bukan mak ayah kena menghina diri kat diri dia. Wa qur rabbirhamhuma. Dan sebutlah dan betul doa, rabbirhamhuma, wahai Tuhan, rahmatilah mereka berdua, kama rabbayani saghira, seperti mana mereka berdua dulu mendidik aku, menjaga aku ketika aku kecil. Allah ajak kita ingat balik masa kecil, macam mana mak ayah jaga kita. Nyamuk sekor pun tak pernah mari.
Demam anak tak tidur malam mak ayah, duk cari ubat, tak tidur 2-3 malam, seminggu tak tidur. Itu mak ayah. Maka setiap orang yang jadi mak ayah, dia ada anak dia, kena tengok pula mak ayah dia. Allah buat sunnah Tuhan, sunnah hidup ni dia berulang. Orang yang buat baik kat mak ayah dia, pasti anak-anak dia buat baik kat diri dia. Tapi orang yang tak buat baik pada mak ayah dia, nanti anak-anak dia pun tak akan buat baik kepada dia, bahkan mungkin berat lagi. Itu ayat hadis Nabi. An Abi Bakrata Nufai ibn al-Haris radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abi Bakrah namanya Nufai bin Haris, moga-moga Allah meradainya, kata dia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, maukah kamu aku ceritakan dengan dosa yang paling besar. Unabbi saya dah hurai tadi, naba, berita besar. Maukah aku ceritakan berita besar tentang apa? Akbaril kaba'ir, sebesar-besar dosa besar. Al-kaba'ir jamak kabirah. Kabirah makna dosa besar. Makna kabirah besar, sesuatu yang besar. Ulama bahas tentang dosa, pembahagiannya macam mana. Kata setengah ulama, semua dosa besar belaka, tak ada hak kecil. Sebab dosa ni apa dia? Buat salah dengan Tuhan. Tuhan yang bagi makan, bagi minum, tak patut kita buat salah. Maka semua yang kesalahan adalah besar belaka. Itu kata segelintir ulama. Kata jumhur, dosa ni bagi dua, ada besar, ada kecil. Yang kecil bukan nak mengecilkan dia, tak, agihan menggambarkan keutamaan. Sebab Nabi sebut dalam hadis, Nabi senaraikan benda-benda yang besar. Maka berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dosa yang besar. Antaranya hadis ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Hadis ini disebut ranking yang pertama, senarai 7 dosa yang besar, bermula dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini pula Nabi tanya sahabat, "Maka kamu aku tunjuk dosa yang paling besar?" Salasan, 3 kali Nabi ulang. Qulna, kami jawab, bala ya Rasulullah, bahkan wahai Rasulullah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah, syirik pada Allah. Itu dosa paling besar. Wa uququl walidain, dan derhaka pada 2 mak ayah. Aqam apa? Pecah, tinggal. Itu mana aqam? Pecah, tinggal daripada mak ayah ni. Uquq, menderhakai, bahasa terjemah bahasa Melayu kita. Wa kana muttaqian fajalas, adalah baginda ketika itu sedang ittikad, sedang bertongkat. Mana muttaqi, bertongkat dengan tangan, tak dengan siku. Fajalasa, Nabi pergi duduk, betulkan kedudukan dia. Asal menyengeng, tongkat tangan, Nabi betulkan kedudukan, duduk. Jalasa dia panggil. Dalam bahasa Arab, duduk ni ada 2 kalimah. Satu qa'ada, satu jalasa. Kalau asal orang tu berdiri, suruh duduk, qa'ada. Kalau asal dia menjengeng, duduk, jalasa. Kalau orang yang tak berhati-hati bahasa Arab, dia silap. Di sekolah, bila masuk cikgu, budak-budak berdiri belaka, nak suruh duduk, uqud, duduk. Tak kata ijlis, salah. Kalau asal duduk jengeng, ijlis, duduk. Asal jengeng, main duduk betul. Itu bahasa Arab. Di dalam dia halus sikit. Kita bahar-bahar je ikut dah. Asal boleh sebut. Faqala, lalu kata Nabi, ala wa qawlu zur wa syahadatu zur, ketahuilah, dan kata-kata palsu dan saksi palsu. Fama zala yukarriruha hatta qulna, maka berterusalah Nabi mengulang-ulangnya hingga kami katakan laitahu sakat,
Alangkah baik Nabi dia. Nabi diulang. Syahadatul zur, kata-kata palsu, kesaksian palsu, diulang-ulang hingga sahabat dengar tu takut. Harap berhenti dah. Hadis muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini dalil kita menunjukkan bahawa antara dosa besar ialah menderhaki ibu dan bapa. Dan masih yang sama ada satu lagi tambahan maklumat. Satu lagi dosa besar ialah kata-kata palsu atau kesaksian palsu. Apa itu kesaksian palsu? Suatu kesaksian yang diberikan yang tidak menepati realiti yang sebenar. Atau dengan bahasa lain, kesaksian dusta di mahkamah. Nak beri kesaksian, kena angkat sumpah. Dia bersumpah bercakap benar, tapi dia beri maklumat yang salah. Maklumat yang salah dari sudut kesaksian di mahkamah ini dosa besar. Sebab apa? Sebab dia membawa kepada kezaliman terhadap nyawa manusia. Mungkin ada nyawa yang dihukum sebagai bersalah lalu dihukum mati, atau menyebabkan kezaliman pada jasad manusia. Ada orang yang akan dihukum bersalah melibatkan jasad dia disebabkan oleh kesaksian palsu kita, atau kezaliman pada harta manusia. Ada yang luput hartanya, yang hilang hartanya kerana kesaksian yang palsu. Dia bagi pinjam duit ke orang, saksi seorang je. Kawan ni tak mengaku. Mana ada dia bagi duit kat saya, bagi pinjam, tak ada. Kawan ni ada saksi. Bila masuk mahkamah kata tak, memang dia bagi saja, bukan bagi pinjam. Sebab apa? Kawan tu bayar ke belakang. Mu kata aku boleh sajalah, bukan pinjam. Aku beri RM100, beri RM1,000, beri RM10,000. Tanah-tanah orang dulu dia wakaf dengan mulut dia, saksinya ada, tulis tak tulis. Mati orang pewakaf, si anak tuntut, panggil saksi. Saksi kata ada, mana ada. Dulu masa hidup disuruh pakai je, bukan wakaf. Sebab apa? Sebab anak-anak pergi bayar dah dia. Maka terluput pahala bagi bapak dia yang wakaf. Hilang masalah untuk orang ramai. Kerana apa? Kerana kata-kata dusta tadi, kesaksian palsu, haram. Dan banyak beri kesaksian, dia tak baik, kita kata dia baik. Minta kerja, minta kesaksian, kita kata baik. Pada kaki solat duit, tak amanah, curhat amanah, itu kesaksian. Ada orang dia nak hantar pinangan pada anak orang, pergi cek dengan orang dulu, mau kenal anak dia. Nah, orang mana? Suka masak nasi tak? Suka. Padahal beli kedah apa. Lepas menikah balahannya. Kawan tu tak suka makan nasi kedai, makan rumah. Ingat bini kaki masak, dak masuk kedai. Bala laki bini. Sebab apa? Kesaksian yang salah. Bila orang minta kesaksian, cerita betul. Dia nak berkahwin, dia nak maklumat yang tepat, orang cerita budak ni bagus, cuma semayang culah, contoh. Kena maklum untuk kesaksian, bukan untuk mengumpat. Kalau cerita untuk mengumpat haram. Ini cerita kesaksian melibatkan keperluan orang. Maka banyaklah syahadah-syahadah yang palsu pada hari ini dalam kehidupan manusia. Nanti kita sambung lagi hadis yang seterusnya. Ada sikit lagi cerita tentang berkaitan dengan sumpah yang kita bincang insya-Allah pada minggu akan datang. Wallahu taala alam. Qul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bihaqqi imanina bi khatamil anbiya'il mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma innaka antat tawwabul karimur raufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.